Astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Al-Malikul Quddusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Subhanallah amma yushrikun. Wallahul Khaliqul Bari'ul Musawwiru lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Sidang penonton, sidang jemaah mata Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Allah berfirman dalam surah Sajdah ayat 9, summa sawwahu wa nafakha fihi min ruhihi wa ja'alakumus sam'a wal absara wal afida qalilan ma tashkurun. Ketika Allah tiupkan roh dalam jasad kita, kemudian Allah bagi kita penglihatan, Allah bagi kita pendengaran, qalilan ma tashkurun, sedikit pula yang bersyukur. Sedikit saja yang gunakan kembali untuk ingat kepada Allah SWT. Qalilan ma tashkurun. Jadi ini satu hakikat yang perlu kita terima, bahawa Allah menyatakan dalam Al-Quran bahawa akan ramai yang lawan kepada kasir itu banyak, qalil. Lawan pada qalil itu kasir, iaitu banyak. Ini banyaknya akan lupa Allah. Syukur ni ingat Allah, berterima kasih kepada Allah. Bagaimana kita nak mencapai makam takwa kalau kita tak mampu berterima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak mampu melihat, kita tak mau menjaga apa yang kita lihat. Tak mampu kita. Sebab kita lihat, kita tengok dunia, kita lupa Allah. Adat atau resam kehidupan itu, adatnya adat. Apabila tengok dunia, lupa Allah. Adat. Betul kena ada ilmu. Bila dengan ilmu yang membawa kepada keimanan, ia akan membimbing penglihatan kita. Yang mana selama hari ini kalau kita lihat dunia, kalau tidak ada bimbingan dalam perbahasan, apatah lagi perbahasan yang paling penting, yakni akidah, tauhid dan tasawuf di dalam kehidupan, sudah pasti yang kita lihat itu hanya bersudut kebendaan. Dan kebendaan itulah terhijabnya kita daripada Allah SWT. Alam aghyar dipanggil alam kebendaan. Kita tengok suami, ingat suami je. Kita tengok anak, ingat anak je. Kita tengok duit, ingat duit saja. Kita tengok kita, ingat kita. Malah kita tengok kehidupan ini, nampak kita. Malah kita tengok hidup ini, ya, tentang kita. All about me. All about me. Saya dan saya dan saya dan saya dan saya. Maka apa yang ada pada saya akan gunakan untuk saya. Untuk saya. Dia bersaing, saya dengan Allah tu bersaing. Dalam kehidupan alam jagat raya, alam semesta, kita nampak Allah. Maksudnya kita tahu Allah jadikan langit, kita tahu Allah jadikan bumi, kita tahu Allah jadikan seluruh alam. Tapi mari pada alam kehidupan kita, alam diri, kita tak nampak Allah, kita nampak diri.
Sebab tu kegagalan itu bukan berlaku dekat alam semesta, tengok dunia lupa Allah tu. Kebanyakan yang berlaku nanti dekat alam diri. Dunianya dikhususkan tengok dunia lupa Allah tu, apabila tengok diri. Tengok perkara yang berkaitan dengan diri kita. Bila kata tengok apa yang berkaitan dengan diri kita, anak kita, duit kita, kerja kita, semua yang kita, yang saya, maka akhirnya kita akan melihat semuanya atas sebab saya, walaupun Allah ada. Dia lah ustaz, Allah juga, tapi kalau saya tak usahakan tak jadi. Nampak? Dia seakan-akan meletakkan ada kesan pada usaha dia, ada kesan pada gerak dia, ada kesan. Sedangkan dalam akidah ahli sunnah wal jamaah itu, akidah ahli sunnah wal jamaah itu, sebarang usaha tiada kesan, tak ada kesan. Makna kata kalau kita kaitkan dengan diri kita, sepanjang mana kita usaha ini bukan sebab kesan kita terjadinya, berjayanya perniagaan kita, berjayanya anak kita, berjayanya semua perkara itu biqudratillah, dengan izin Allah. Wa ima apa yang berlaku tentang perkara yang tidak baik pada hidup kita, buruk, itu nama takdir, qada dan qadar. Jadi maknanya cuma apabila Allah takdirkan kita ini mampu memilih, Allah takdirkan kita mampu memilih, mampu berusaha, mampu melaksanakan perkara-perkara yang boleh memberikan kesan atas usaha kita. Itu pun takdir Allah. Allah takdirkan kita. Contoh, ada seseorang itu atau saintis, Allah takdirkan dia buat ubat, dan ubat tu Allah takdirkan kena pula dengan penyakit itu dan sembuh. Jadi memang kesan ataupun formulasi ubat itu menjadi. Tapi kena ingat, adapun yang menjadikan itu tetap Allah. Apa saja yang baik itu semua dari Allah. Tidak boleh kita lari daripada Allah. Wala manja minallah. Walaupun kita kesan itu nampak kesan kita buat formula itu jadi. Tapi bagi orang yang beriman, benar-benar keimanannya itu pasti akan terlihat Allah Subhanahu wa taala. Pasti. Jadi benar kita hanya makam D, kita murajaah balik. Kita makam A, B, C, D saja. Kalau dalam huruf Rumi, D. Kalau dalam huruf Jawi, ba. Alif, ba. Tak sempat habis, tak sempat lain dah, ba. Baru masuk ba saja habis kita dah. Dengan saja. Kalau makam Rumi, D. Ini rumus yang kita akan gunakan dalam kita nak perbahaskan tentang sambungan tentang ikhlas. Rumus ikhlas ini apabila kita nak kaitkan kembali dengan D itu dan dengan ba, huruf ba dengan huruf D, dikayakan, dikuatkan, dicantikkan, dihidupkan, diberikan, maka sudah wajar kita wajib berterima kasih kepada Allah, syukur itu. Sebab semuanya ditakdirkan, disakitkan, ya semuanya. La tataharraku zaratun biiznillah, di. Maka kalau kata di, jadi di itu maknanya kena ridha lah. Itu makam ridha. Jadi kalau semua itulah di, Ustaz, apa kerjanya urusan kita? Maka urusan kita adalah taat. Urusan kita itu adalah untuk sentiasa ingat Allah. Setiap usaha yang dilakukan itu untuk membawa kita ingat pada Allah, bukan ingat pada diri. Tiada ingat pada diri sebenarnya. Tiada adanya pada diri, adanya semua itu diadakan. Tiada adanya pada diri, adanya itu semuanya diadakan. Jadi rumus ini kita kena mahir. Kita kena mahir dengan rumus dengan nama Allah. Sebab setiap masa kita akan pakai dengan nama Allah. Bilafzin, dengan lafaz kita akan selalu guna bismillah. Tapi kita kena ingat semua berkaitan dengan akidah. Iman itu bermula dengan hati. Tasdiq bil qalbi, membenar dengan hati. Bila dengan hati, apabila kita berjaya melafazkan bismillah, maka tidak hanya lengkap dengan lafaz, tapi kita kena faham, kita kena hayati, kita kena mendalami, kita kena merungkai setiap kalam-kalam yang membawa kepada keimanan itu. Kita kena rungkai dia. Sebagai contoh, bismillah itu
dengan nama Allah. Kita nak rungkai dia dengan itu. Malah dengan itu dihayati sebagai jadi tujuan, qasad, tujuan. Bila kata jadi tujuan, itu berbicara soal niat. Bila kata niat, kita faham dalam bab amal itu perlukan niat. Contoh puasa dalam Imam Syafi'i rahimahullah jadi hukum wajib niat di malam hari. Itu niat amalan. Dalam niat kita beramal, nawaitu shauma ghadin tu, tak aku berpuasa fardu di bulan Ramadan esok hari lillah, kerana Allah. Nah, itu menjadi tujuan keseluruhan ibadah. Tujuan kita buat apa ni? Niat puasa wajib. Itu tujuan syarak. Syariatnya. Tujuan syaraknya kena jelas. Tujuan. Tahu solat apa? Tahu. Solat wajib. Puasa kenapa kena ada fardu? Nak membezakan niat kita. Membezakan. Tahu. Tapi ada lagi satu yang lebih besar, yang melibatkan kepada ukuran atau timbang tara pada amalan itu. Setelah kita tahu syariat, untuk apa kita buat ini, tahu, maka dia akan pergi pada hakikatun. Apa dia hakikatnya? Lillah, untuk Allah. Aku puasa ni untuk Allah, bukan untuk apa-apa, bukan untuk diet, bukan untuk mak, bukan untuk suami, bukan untuk apa, tak, untuk Allah. Sama juga iman, dan kata Nabi, siapa yang mendirikan malam atau qiyam malamnya Ramadan dengan solat tarawih, imanan wahtisaban, dengan keimanan dan pengharapan diampunkan dosa, maka Allah akan ampunkan semua dosanya. Jadi sekarang ini kita kena faham fokus. Yang dikatakan untuk itu, maknanya dalam memahami rumus kehidupan, perkataan di bak dengan itu menjadi elemen yang sangat penting. Kita dah faham rumus ataupun kaedah fikihnya, mesti tahu amalan itu untuk apa, tahu amalan apa untuk apa dari segi syariatnya. Tapi dalam kita beramal, kita kehidupan, ada amalan-amalan yang tidak ada niat yang khusus. Macam tadi puasa, tak ada niat khusus. Amalan kehidupan dipanggil ulama menterjemahkan dalam ibadat umum. Ibadat umum, ibadat khusus. Ibadat umum ada niat tertentu, macam puasa ibadat khusus, niat tertentu dengan syarat tertentu, rukun tertentu, waktu tertentu, tepat tertentu. Dia ada dia punya maqasid, kaedah dia. Tapi apabila bermain ataupun berkisah tentang berurusan berkenaan dengan ibadah umum, contoh kehidupan, maka dia bukan ada lafaz tertentu. Malah niat itu bukan bicara soal lafaz. Bukan yang wajib itu bukan lafaz niat. Bukan wajib lafaz niat. Itu sunat. Jadi yang wajibnya adalah niat. Niat itu adalah lintasan hati. Maka ulama syarahkan dalam hati itu antaranya adalah qasad. Dia kena tentukan. Dia lintasan. Tahu dah besok nak puasa wajib ni. Dia jelas. Sebab tu syaratnya kena waras. Syaratnya kena waras. Antara semua amalan ni waras. Dia tak mabuk, tak gila, mumayyiz. Mumayyiz ni mana dia sedar. Ketika dia sebut tu dia sedar. Lintasan hati dia sedar. Dia tahu amalan ni untuk apa. Baik, itu selesai satu bab. Apabila kita nak mendalami lagi tentang amalan secara keseluruhan, kafah, maka yang kita nak mendalami itu adalah tujuan keseluruhannya. Lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Untuk. Baik. Bila begitu sedang penonton, sedang jemaah mata Allah SWT, apa kaitannya perbincangan kita pada pagi ini? Saya nak kaitkan dengan lillah. Itu akan bicara soal ikhlas. Lillah ini perbincangannya ikhlas. Dan ikhlasnya kaitan dengan suratul ikhlas. Suratul Ikhlas. Jadi kita lihat apa perkaitan rangkaiannya. Rangkaian kepada perbincangan kita. Jadi senang penonton, senang jemaah mata Allah SWT, sebelum itu terima kasih kepada yang telah bersiaran bersama saya pada pagi ini. Alhamdulillah, barakallahu fikum. Barakallah atas semua yang menonton.
Barakah Ramadan semuanya mengalir kepada antum semua, saudara-saudari semua, muslimin muslimat semua. Alhamdulillah, kita harapkan barakah. Selangkah kita dengan barakah, makin dekat kita dengan barakah, makin diangkat segala musibah, makin turun segala rahmah. Amin ya rabbal alamin. Semakin dekat hidup kita dengan barakah. Tengok bila barakah datang. Bila barakah datang, yakni bulan Ramadan al-Mubarak, sehingga dia dapat julukan Ramadan al-Mubarak. Mubarakah ni ulama syarahkan apa itu barakah? Az-ziyadatu fil khair. Tuan Guru Haji Saleh ada syarahkan bab barakah, az-ziyadatul fil khair, bertambah-tambahnya kebaikan. Tengok dalam bulan Ramadan al-Mubarak ini, bertambah-tambah kebaikan kita. Dulu mungkin nak pegang Quran mungkin payah, bertambah-tambah bacaan kita. Dulu mungkin kita solat pun lepas isyak tu habis dah. Sekarang solat lagi 8 ada, buat 20 pun ada. Kan? Dulu jarang nak ingat Allah, sekarang dah ingat Allah dah. Dan bila ingat dia, ingat waktu solat. Ingat waktu solat. Mana taknya ingat waktu solat? Nak buka sekejap lagi. Tak pasal-pasal kan ingat waktu solat tu. Maghrib dah masuk belum? Maghrib. Tak pasal-pasal tengok jam waktu maghrib. Dia kira start subuh tu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak. Kira maghrib tu yang main point tu. Az-ziyadatul fil khair, bertambah-tambahnya kebaikan. Bila hidup kita bertambah kebaikan, yang kebaikan tu kena ingat, bila disebut barakah, bila disebut hasanah, tariq hasanah, hasanah ni membawa kepada barakah. Sebab kebaikan itu membawa kepada keberkatan. Macam mana boleh dapat banyak keberkatan? Kenapa Ramadan al-Mubarak itu mendapat gelaran barakah? Sebab dalamnya banyak kebaikan dan dimulai dengan Al-Quran. Dan hidup kita ni memang orientasinya semua Al-Quran, barakah. Jadi dengan barakah itu turunnya banyak kebaikan. Dan kebaikan tu dengan iman. Kebaikan bukan dengan akal. Kebaikan tu bukan sekadar lisan. Kebaikan tu bukan sekadar perbuatan. Tapi kebaikan itu adalah mengimani, meyakini. Dalam konteks hasanah itu adalah Allah, Asmaul Husna. Maka bila kata keimanan itu bertambah-tambah lalu nak melakukan kebaikan yang banyak, maka dipanggil barakah. Bila barakah banyak, maka musibah pun hilang. Semakin banyak barakah, semakin selangkah kita mendekati barakah, semakin diangkat musibah, semakin diturunkan seluruh rahmah. Rahmah ni apa? Belas kasihan Allah. Belas kasihan Allah Ta'ala ini apa? Adakah diberi senang dalam kehidupan? Kena faham. Belas kasihan Allah ini bukannya dalam konteks kebendaan. Sebab kalau nak kata belas kasihan Allah Ta'ala dalam konteks kebendaan, bermaksud Firaun Allah kasihilah. Perkara kebendaan banyak Firaun. Korun Allah kasihilah, sebab Korun kan. Jadi apa maksud warahmah ni? Warahmah, wa maghfiratan wa rahmah, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu ala kulli syai'in qadir. Nampak? Kalau tidak gitu tu selawatlah kan. Tak tahu kalau buat kat rumah selawat tidak. Subhanal malikil ma'bud, subhanal malikil mawjud, subhanal malikil hayyil ladzi la yanamu wa la yamutu wa la yafutu abada. Itu selawat. Warahmah. Apa dia warahmah? Warahmah itu Allah berikan dia keampunan. Kita duk nampak rahmat Allah rahmati saya ni, ingat kebendaan saja. Pekat betul dunia kita ni. Pekat betul, man in dunia betul kita kan. Asal rahmat dia Allah Ustaz, Allah rahmati saya Ustaz, duit banyak, undanya duit banyak Allah rahmati. Nanti dulu. Allah Ustaz rahmati Ustaz, Allah bagi suami yang baik kat saya, Allah rahmat saya. Nanti dulu. Suami baik belum tentu kau tu banyak rahmat. Silat-silat suami baik lah asyik kena tiak, asyik kena lambung, kena puji. Dia suami je baik, isteri tak baik, tak jadi juga. Jadi maknanya rahmat itu kita lihat kepada hadiah yang besar dalam Ramadan itu yang diimpikan oleh para ulama, para ahli ibadah. Kenapa ibadah banyak-banyak? Why? Kenapa kita ibadah banyak-banyak? Struggle kita ibadah banyak-banyak ini. Ibadah bukan dengan perbuatan saja, ibadah dengan hati. Selalu kita ingat Allah banyak-banyak ni. Why?
Satu yang kita akan impikan, yang menjadi dalil kepada mengejar malam Lailatul Qadar itu diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi SAW, sekiranya malam ini malam qadar, apa aku nak buat, apa aku nak baca? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Nampak? Keampunan. Jadi rahmah itu adalah keampunan. Keampunan. Jadi beramallah, beribadahlah untuk minta ampun. Setiap kebaikan itu menghapuskan dosa. Begitu caranya. Jadi mudah-mudahan kita boleh fokuskan kembali kepada keampunan, minta keampunan. Itu namanya rahmah. Orang yang banyak minta ampun, sedar dirinya. Sebab itu sangat berkaitan dengan lillah, untuk Allah. Bila kata kita kait dengan lillah, orang yang ciri antara, okey baik, mari kita bahas sikit. Kita masuk pada ciri utama. Ciri utama yang disimpulkan, dibuat satu khulasah. Saya melihat ciri utama itu bagi orang yang, bagi hamba-hambanya, bagi manusia yang lillah itu membawa kepada rasa bersalah. Kalau orang mula mengaji dan banyak rasa bersalah, alhamdulillah, syukurlah. Kerana apabila menuju kepada Allah lillah saja, dia akan rasa bersalah. Dia bila beramal, bila kata untuk Allah, saya ni jadi isteri untuk Allah, dia akan rasa bersalah. Saya solat ni untuk Allah, dia rasa bersalah. Sebab tu lepas solat, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim. Nampak? Lailatul Qadar kalau datang haid, apa masalahnya? Tak ada isu. Orang perempuan haid bukan kehendak perempuan, tak payah rasa sedih benar kalau datang haid, sebab bukan kehendak perempuan, itu kehendak syarak. Kena fahamlah apa itu qadar. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Apa ciri Lailatul Qadar? Salamun, salam, 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 salam. Kan doanya apa yang perlu dibuat, kan dah ditanya oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu tadi. Doalah banyak-banyak. Doalah banyak-banyak. Doa tu ibadah. Bukan kena solat. Solat tu doa. Solat itu doa. Doa itu pun doa. Baca Quran itu doa. Itu meminta, merintih pada Allah. Doalah banyak-banyak. Ciri utama Lailatul Qadar itu bukan tunggu Lailatul Qadar datang. Ciri utamanya ketika masuknya hari pertama Ramadan, salamun. Tengok cirinya apa? Salamun hiya hatta matla'il fajr. Salam, salam. Sejahtera. Sejahtera, salam. Jadi bila kata salam, sejahtera, kita kaitkan pula. Apa kaitan sejahtera? Berbalik dengan topik itu, Road to Jannah. Road to Jannah itu menyahut panggilan Allah untuk menuju ke syurga. Untuk menuju ke syurga, apa ciri yang utama dalam ayat itu? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Jiwa yang tenang, hati yang tenang, jiwa yang tenang, selamat. Kenapa jiwa yang tenang dan selamat ini? Kalau kita kaitkan dengan Al-Quran, jadi kaitan dengan Al-Quran. Zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Hudal lil muttaqin, sebelum itu zalikal kitabu la raiba fi. Zalikal kitab, ini kitab. Kitab ini, zalikal kitabu la raiba fi, tiada keraguan. Maknanya untuk mencapai mutmainnah, untuk mencapai salamun, untuk ditakdirkan, disampaikan ke malam Lailatul Qadar, persiapan yang paling utama itu adalah hilangkan keraguan-keraguan yang bersarang dalam hati. Keraguan-keraguan yang selama ini kita duk salah dalam meyakini, kita duk percaya kepada kebendaan, kita tidak buat sebenar-benar untuk Allah, perkara itu harus atau wajib dihancurkan.
mau jumpa Lailatul Qadar. Bagaimana kalau dalam hati masih porak-peranda dengan suami isteri? Bagaimana kalau nak jumpa Lailatul Qadar kalau hati masih tak puas hati? Orang yang tak puas hati Allah tak jumpa dengan Lailatul Qadar. Sebab Lailatul Qadar ni orang yang tenang-tenang aja. Salamun, cirinya salam, orang yang salam. Ada orang ibadat banyak di segi syariat ni banyak, tapi hati masih ada nyimpan, tak puas hati. Itu bukan untuk Allah. Dia tak rasa bersalah. Sebab itu masuknya Ramadan bulan keampunan. Bulan keampunan, apa bulan keampunan? Minta ampun. Rasa bersalah. Rasa bersalah itu menyerap dalam hidup dia. Jadi memang ciri kata, bila kata kita lillah, berbalik kepada perbahasan kita, lillah itu bermaksud untuk Allah, maka rasanya bersalah. Bersalah, ciri hamba Allah itu dia rasa bersalah, dia beribadah dengan rasa bersalah, dia beribadah bukan untuk minta lagi kepada aku ni tengok mana ganjaran aku. Dia bukan sekadar minta ganjaran, ganjaran itu sudah dipastikan oleh Allah. Allah pasti bagi ganjaran, falahum ajruhum inda rabbihim. Tapi di saat Allah nak bagikan ganjaran, itu pahala, adakah dalam hati kita ini telah menyerah kepada Allah sebulat-bulatnya? Rasa bersalah itu wajib diwujudkan. Kalau sudah wujud rasa bersalah, maka datanglah sifat kehambaan, datanglah sifat tunduk. Iblis, kenapa dia tak nak tunduk? Kerana dia tidak rasa bersalah. Why me? Katanya, why me? Why me terus katanya. Dia dah tidak nampak lillah. Jadi maknanya di sini, bila kita rasa bersalah, kita akan banyak beribadah itu kerana rasa bersalah. Hati kita banyak istighfar, selawat pada Nabi SAW, itu tandanya kita banyak bersalah. Orang yang banyak bersalah, dia akan banyak gunakan tubuh badannya, lisannya, pendengarannya, seluruhnya itu untuk meminta keampunan, sebagai cagaran, sebagai satu pertukaran, supaya Allah melihat dirinya itu bersungguh-sungguh nak diampunkan oleh Allah. Maka dengan kesungguhan amalannya, dengan dia berbaik dengan suaminya, dengan dia berbaik dengan kelilingnya, dengan dia menjaga lisannya, dia menjaga seluruh perbuatannya untuk diampunkan. Jadi berbalik dengan perbahasan lillah tadi, bila kata lillah untuk Allah, maka ketika kita melaksanakan untuk tadi, maka kita kena fokus kepada tujuan dijadikan kita ini illa liya'budun. Bila kata illa liya'budun, sembah. Apa ciri sembahan ataupun apa ciri hamba yang ciri utama bila kata sembah ni, dia kena rasa bersalah. Jadi maknanya ketika dia berpuasa, dia kena berpuasa untuk diampunkan. Dia yakin pertama nak diampunkan mesti kena kenal Allah yang Maha Pengampun. Maha Pengampun. Jadi sekarang ini nak bagi tahunya, bila kita persiapkan diri kita untuk merasakan diri kita ini sentiasa bersalah, maka dalam kita beribadat selepas ini adalah misi satu, untuk diampunkan. Tu nama ridha tu. Mana dia kalau dia jadi isteri yang baik, tiba-tiba jadi baik ni, macam ada tuan kita, sahabat kita tanya tu, tiba-tiba isteri jadi baik, Ustaz. Sebab apa isteri jadi baik? Sebab takut suami kahwin lagi. Gagal. Itu bukan untuk Allah. Tapi kenapa ni jadi baik ni? Saya minta Allah ampunkan saya bang, katanya. Baru kemas. Kenapa jadi baik ni? Jadi baik ni bukan sebab diri itu baik. Jadi baik itu sebab tuntutan, suruhan yang selama ini kita tak buat pun. Allah suruh jadi baik, tak buat. Melawan dengan dia. Bila kata jadi baik, maka belum lagi dapat award lagi, belum jadi baik tu dah confident syurga dah. Saya ni dah mula baik dah ni. Saya dah jadi, belum. Bila confirm syurga nanti, bila Allah iktiraf nanti dalam surah Al-Fajr tu, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masuk wahai hamba-Ku. Nampak? Sekarang kita mengaku hamba, mengaku-ngaku bolehlah. Tapi sebenar-benar hamba Allah, Allahnya sendiri tahu. Cuma dengan ilmu kita mula nak memahami,
Lillah ni maksudnya apa Ustaz? Lillah ni untuk Allah, untuk dapatkan keampunan. Tiada gunanya amal yang banyak kalau tiada keampunan. Seperti umpama iblis. Iblis amalannya banyak tapi tiada keampunan. Sebab tu ulama meletakkan strata dalam kita nak beramal, kedudukan yang paling tinggi itu adalah pengampunan. Doa yang paling tinggi inilah sehingga dirakamkan doa daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, ni nak minta ni malam terkadar ni nak minta apa? Minta ampun. Minta ampun. Jadi bila kita faham lillah itu gunakan keampunan, maka takkan kita nak buat main-main. Takkan nak main-main lagi. Makanya datanglah kita akan buat dengan bersih. Dah tak ada dah nak agak pujian dah tak ada nak agakkan suami puji, dah tak ada nak agakkan manusia puji, dah nak fokus satu je, Allah. Contohlah kita tengok, kita ambil contoh tamsilan, perumpamaan bagi kita ambil banduan akhir lah, banduan akhir, cerita banduan akhir kan banyak, ada cerita-cerita tentang banduan akhir. Cuba kita tengok, kalau kita kaitkan dengan kisah riwayat hidup mereka, ketika saat diberikan apa saja permintaan, nak apa, nak buat apa, dia tak fikir lain dah. Dia fikir satu, minta ampun. Minta ampun, jumpa saudara mara dia pun wari-wari minta ampun. Dia tak ada nak minta wari bagilah apa tanah pusaka, tak ada dah. Dia tak ada minta dipuji. Dia tak ada puji abang. Contoh kalau yang kena tu lelaki. Sekarang puji. Tak ada. Dia akan minta ampun, abang salah, abang gini. Dia akan menangis. Dia akan minta ampun di atas kesalahan dan dosa-dosanya. Jadi memang itu kalau benar-benar kita punya orientasi kita itu lillah. Dan nampak dah manusia, sebab manusia bukan boleh bagi keampunan. Sebab tu kena faham konsep lillah, berbuat baik untuk Allah tu minta diampunkan. Memang ada ganjaran pahala itu pasti. Sebab Allah sendiri yang berkata dalam surah Baqarah 62, innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yaumil akhir wa amilus solihat falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Pahala memang dalam konteks pasti. Allah bagi orang yang buat amal pahala. Cumanya dalam kita beramal, kita melakukan ibadah umum ni, kita jadi orang baik, kita buat yang sebaiknya, kita jadi isteri yang sebaiknya, kita jadi suami yang sebaiknya. Itu satu pertama tuntutan, ayyukum ahsanu amala. Jadi kalau bila kata untuk Allah, untuk apa ni? Diampunkan. Belum lagi kebaikan itu diterima, belum lagi. Sebab itu jangan berhenti berbuat baik. Don't stop. Tu kata orang Jawa. Unstoppable. Tidak boleh dihentikan sebab belum lagi confirm diampunkan. Antum semua sidang penonton, sidang mata Allah SWT sudah dapat surat diampunkan? Ada surat pelepasan api neraka? Ada yang dah dapat dah? Ustaz, alhamdulillah Ustaz, saya happy betul. Saya buat cek status, alhamdulillah status saya dibebaskan pada api neraka. Saya boleh relax lah malam ni, kata. Kalau dapat surat macam tu, alhamdulillah. Ini pun para sahabat yang 10 dijamin syurga, Nabi yang dah dijamin syurga pun tak relax, berdakwah sana sini, masih lagi berharap kepada rahmat Allah, keampunan. Ini kan kita yang tak nampak, tak dapat lagi. Antaranya confirm syurga belum. Jadi bila kata begitu, kenapa tak nak berhenti? Kenapa jangan berhenti buat baik? Kerana kita tak dapat lagi satu confirmation letter. Confirmation letter yang membebaskan kita. Ya, anda bebas pada api neraka. Tak ada. Cuma amalan yang disuruh oleh Allah itu mudah-mudahan menjadi asbab untuk kita dibebaskan pada api neraka dengan rahmat Allah. Dengan rahmat Allah. Jangan berhenti berbuat baik, jangan berhenti buat baik, dan tanggalkan pengharapan kita daripada makhluk. Sebab mana ada makhluk boleh bagi keampunan dan bebaskan kita pada api neraka? Jadi saya melihat dalam konteks syarahan begini, bila kita faham balik tujuan, baru kita buat amalan tu dengan hati yang terbuka. Hati kita terbuka sebab tujuan kita nak minta ampun. Jadi kita tak heran dah orang keji kah, orang puji kah.
Sebab ibadah kita ini untuk keampunan. Itu nama lillah. Solat nak minta ampun, Quran nak minta ampun, puasa nak minta ampun, zakat nak minta ampun, sedekah nak minta ampun, jadi isteri solehah nak minta ampun, jadi suami soleh nak minta ampun, nak kahwin lagi minta ampun, kahwin lagi nak minta ampun. Amboi, banyak kahwin lagi ustaz. Kahwin lagi nak minta diampunkan oleh Allah. Sebab bila kalau kahwin lagi kan banyak amalnya. Iman dan amal, perkahwinan itu kan ibadah. Dalamnya itu ada tarbiyah. Perkahwinan itu ibadah, dalamnya itu ada tarbiyah. Jadi tak ada isu untuk dakwah, untuk kahwin lagi untuk dakwah. Yang pertama tu pun untuk dakwah dah. Iman dan tarbiyah. Perkahwinan itu ibadah. Di dalamnya ada iman dan tarbiyah. Maka non-stop lah tarbiyah isteri tu. Hari-hari cakap isteri, non-stop lah tarbiyah diri tu. Udah-udah lah ikut perasaan. Asyik ikut perasaan saja. Asyik nak dipuji, nak di-up statusnya, masak sedap-sedap up, bau kembang. Kalau tak di-up, tak jadi. Kita mengiyakan perasaan. Sampai bila kita nak hidup dengan perasaan dan perasan? Udah-udah lah. Orang yang sudah beralih kehidupannya lillah, ya ini perbincangannya ikhlas. Bila kata ikhlas tu apa? Ikhlas tu lillah lah. Lillah tu ikhlas, ikhlas tu lillah. Maknanya dengan apa sahajanya Allah berikan, kita gunakan kembali untuk taat kepada Allah. Satu saja fokus, keampunan daripada Allah SWT. Ya, istighfar tak berhenti, buat baik tanpa henti. Dia istighfar satu perbuatan baik tu, sayang tanpa henti. Maka ada orang je minta istighfar tapi hati membenci, tak jadi, tak boleh, tak jadi. Dia kena semua sekali. Kafah ini yang dimasukkan masuk Islam secara kafah, total. Step in, masuk Islam tu total. Ya? 90% kaum perempuan live ke? Ada statistik ke? Ramai juga tu kaum lelaki yang live. Ya? Jadi ini isu wanita, isunya rumit. Oleh lelaki-lelaki jadi pusing. Pening buat perempuan dia surrender, malah akhirnya ikut kata perempuan. Tarbiyah. Maka kalau semuanya ditarbiyah, menjadikan dia untuk ibadah mana sujud pada Allah, apa dia untuk mendapat keampunan, bukan mendapat pujian. Tu boleh tulis. Bila kata lillah itu ikhlas juga. Ni kita bagi ini saya cerita ni dipanggil hikmah ataupun perumpamaan yang boleh kita nampak dalam kehidupan. Straightforward kita bagi, insya-Allah, dan Allah faham. Lillah itu ikhlas ni maknanya dia nakkan keampunan, bukan nakkan pujian, bukan nakkan perhatian. Fokus, alihkan kefahaman itu, beribadah untuk keampunan, bukan untuk perhatian, bukan nakkan pujian. Perhatian pun tidak, pujian pun tidak, apa pun tidak. Sebab apa? Saya nak fokus apa dia? Keampunan. Jadi sekarang ni isteri-isteri semua kan, para isteri-isteri yang berhajat untuk menjadi isteri solehah. Apa nama lagu isteri solehah tu? Isteri cerdik yang solehah, penyejuk mata. Lagi apa? Di rumah dia isteri, di jalanan kawan. Boy, macam-macam lah lagu. Ada yang dah panggil bidadariku lah, macam-macam lah. Dah belum apa-apa lagi, dah bidadariku sayang. Buat declaration pula tu. Confirm ke jadi bidadari? Dia ni sedang penonton, sedang mata Allah SWT. Bila buat baik ni, ikhlas ni, saya nak bagi satu cerita lah, analogi sikit tentang ikhlas ni, rasa bersalah ni. Bila kalau lihat, saya ambil contoh ikhlas di dalam rumah tangga. Dia besar banyak ni. Saya ambil ikhlas dalam rumah tangga dulu. Bila kata ikhlas di dalam rumah tangga itu, maknanya ikhlas ni lillah ni, itu ikhlas tu untuk kampunan. Dia tidak nak pujian, dia tidak nakkan perhatian. Khair, suami isteri ni ikhlas ni. Baik, maka satu ketika isteri ini dijaga, dibelai, dipuji. Hebat. Satu je isteri, satu je. Baik, adakah dia sudah ikhlas? Wallahu alam. Kerja ikhlas, kerja ini kita tak tahu. Khair, Allah Maha tahu. Baik, ketika Allah Maha mengetahui, kemungkinan akan ada ujian yang datang. Ikhlas ni juga kita boleh kaitkan apa?
semua Allah punya, semua milik Allah. Semua milik Allah, Ustaz. Allah dari Allah, dari Allah. Nah, dari Allah ya. Allah kata, khair. Semua dari Allah katanya, khair. Maka isteri yang didambakan oleh suami tadi, yang telah di-grooming dia, dipuji, dibelai, diberikan kata-kata hikmahnya, dengan kata-kata memberi inspirasinya, yang menjadi isteri yang didambakan oleh ramai lelaki. Ni. Tetapi ketika Allah tahu dia ni lillah ke tidak, Allah je tahu, suami pun tak tahu, diri dia pun tidak tahu. Maka ketika Allah nak buat dia lillah atau tidak, apa lillah dalam rumah tangga ni, suami semua Allah punya, semua Allah punya. Tiba-tiba suami buka mulut, abang nak tambah 2 boleh? Bila isteri ni kalau betul lillah, maka dia tidak akan rasa menyalah. Dia tidak akan menyalah, apa yang tak cukupnya saya ni bang. Sebab tu suami kadang-kadang dia ambil risiko besar, sama ada isteri ini akan benar-benar menjadi isteri yang solehah di saat diuji lillah tadi. Ini suami ni milik Allah, tiba-tiba ada pairing dia, ada suami nak tambah lagi. Lillah ke ataupun ini cari lelah ni katanya. Mula naik tocang, naik marah. Kalau tak marah tak apa, suami baru buat proposal je. Proposal baru, belum nak kahwin betul, proposal. Sebab tu nak proposal, nak bincang pun tak berani dah, ditutup. Maka tak adalah perbincangan. Maka daripada tadi ikhlas, tiba-tiba dia tidak minta keampunan suami dah. Allah jauh lagi, suami tak. Dia mula menyalah, membenci, mula membenci suami, membenci pula pesaing. Di mana ikhlas tadi? Kata Allah punya. Bila kata Allah punya, kenapa nak marah? Apa reason yang kata marah? Cannot brain. Kalau Ustaz, suami saya tak mampu, suaminya, itu satu bab lain. Suami tak mampu satu bab lain. Ni suami baru nak bincang. Sebab itu bukan kata hati itu boleh berubah-ubah. Maksudnya betul ke ikhlas? Itu maksudnya. Bukan kata kita jangan spin tajuk ni. Kita jangan spin. Maksudnya ikhlas itu pasti. Tapi adakah dia dibentuk untuk ikhlas? Adakah suami ini membentuk ikhlas? Ikhlas ini ada satu proses pembentukan kefahaman. Bila dia faham, Allah bagi dia faham, ikhlas insya-Allah. Tapi kita rupanya tidak dibentuk kefahaman. Kita tak dibentuk pun kefahaman itu. Malah dijauhkan daripada kefahaman, ditutup. Sebab tu tak berani silap-silap. Suami isteri yang kita ada seorang tu, dia call saya 20 tahun, dia kata, Ustaz, baru saya tahu Ustaz perangai isteri saya, Ustaz. 20 tahun saya kahwin, baru saya tahu perangai isteri saya ni. Rupanya bukan sokong dia. Dia kahwin bukan betul-betul ikhlas nak sayang. Dia kahwin sebab dia nak secure diri dia. Sebab itu hati-hati. Sebab itu kita kena proses memahamkan, fahamkan, tunjuk romantik. Saya kalau tunjuk macam tu, Cik Mahaya, saya namakan itu hipokrit dalam rumah tangga, hipokrit. Habis Ustaz, takkan tak boleh nak tunjuk baik? Buat baik tu boleh, buatlah sama isteri, tapi ketika jangan ada ketakutan. Boleh test. Tak semua pun jadi kahwin. Malah bila tak jadi kahwin tu, terus jadi wasangka pula tu, prasangka pula tu. Abang tak percaya. Abang mesti nak kahwin. Pada abang, suami kata tak jadi tak jadi. Dah kena hambat dengan kamu dah katanya. Tak jadi kahwin dah, tak ada, abang nipu pula. Nampak? Jadi keikhlasan itu tercabar. Sebab tu saya bagi tahu perkahwinan ini saya cerita tajuk keikhlasan rumah tangga ya. Saya nak bagi contoh mudah senang faham sikit insya-Allah. Jadi rupa-rupanya bila Allah datangkan ujian ta'addud berbilang-bilang kahwin lagi itu, nak menguji keikhlasan rumah tangga itu. Adakah dia benar-benar ikhlas mencintai, menyayangi untuk mendapatkan keampunan dari Allah ataupun nak mendapatkan suami? Begitu juga dengan suami, adakah dia benar-benar melayan isterinya itu benar-benar mengikut kehendak Allah? Adakah benar-benar romantik tetap ada, Puan Zunaida? Romantik tetap ada. Jangan salah faham ya. Orang yang meletakkan Allah, dia tidak membuang dunia. Cuma dia tidak akan hanyut dengan dunia. Takkan. Kalau suami dia akan jadi romantik. Tak ada orang yang
dekat dengan Allah, sumber kasih sayang, walaupun dia tegas, dia garang, tetapi dia melaksanakan tanggungjawab kasih sayang seperti yang dituntut oleh Allah, seperti dituntut oleh Nabi dan Rasulullah, Nabi SAW. Nah, jadi sidang penonton, sidang jemaah mata Allah Subhanahu wa taala. Jadi maka di sini maka ya Puan Rozi, saya dah sentuh, cuma saya sentuh sebab Rasulullah bukan tak bagi kahwin, cuma kahwin dengan anak Abu Jahal, itu je, khalas, titik. Jadi maknanya sebagai ujian, ikhlas tidak? Ikhlas tidak? Jadi sekarang ini nak bagi tahu maksudnya apa, berbalik topik ikhlas kita. Ikhlas itu lillah, itu ikhlas. Ikhlas itu adalah untuk Allah, untuk Allah. Allah je. Bila untuk Allah je, apa yang kita nampak pada Allah Taala itu adalah keampunan. Bila kita buat itu sebab buat baik, sebab dalam rumah tangga ni kebaikan, isteri-isteri, subhanallah, isteri kenapa diberitahu sebagai jalan mudah ke syurga? Sebab nak minta ampun tu senang. Allah senang nak ampunkan isteri-isteri ni sebab kebaikan dalam rumah tangga tu terlampau banyak. Terlampau banyak. Tiba-tiba tak masuk syurga. Sebab apa? Rupanya dia berkahwin bukan nakkan keampunan, tapi nakkan abang nan katanya. Jadi sekarang ni bab ikhlas sama je, Puan Rozi Cempaka, sama jawapannya. Bab ikhlas kaitan soalan yang puan tanya tu samalah dengan jawapannya. Bukan kata keikhlas bagi tak bagi, ikhlas tak ikhlas tu. Ikhlas ni untuk keampunan Allah. Bila kata Nabi tak bagi tu kerana padanya ada maslahah, menyakiti, buat benda yang Nabi tak suka kan menyakiti. Jadi maknanya dia tidak nak mahu berkahwin itu untuk keampunan, rupanya nakkan abang nan ya. Nakkan abang nan, bukan nakkan keampunan. Sepanjang kahwin nak abang nan je. Sidang penonton, sidang jemaah mata Allah SWT, habis kalau macam itu. Sebab tu jangan terkejut. Kita tidak boleh menghukum keikhlasan seseorang. Kita tidak boleh menghukum keikhlasan seseorang. Malah kita tidak boleh mengaku ikhlas selagi tidak diuji oleh Allah SWT. Jadi sebelum ujian sampai, maka sebab tu talabal ilmu faridatan ali kulli muslim, tuntun ilmu. Ingat, ikhlas proses kefahaman. Ikhlas itu proses kefahaman. Jadi sebab itu kena belajar, kena berani sentuh bab-bab yang selama hari ini kita tak nak sentuh. Bermaksud nanti kita tidak ikhlas dalam melaksanakan ibadah itu. Contoh dalam perkahwinan. Sedangkan perkahwinan ini satu jalan yang besar untuk mengundang rahmat Allah itu. Subhanallah. Semuanya ibadah. Bayangkan seorang isteri, everything is ibadah. Tiba-tiba ramai masuk neraka. Why? This is a big question yang kena dijawab oleh orang perempuan sendirilah. Sebab Nabi duk tuju kat orang perempuan, orang lelaki nak jawab kan orang lelaki, tapi lelaki tahu apa jawapan dia. Jadi bila kata ikhlas hanya Allah tahu, maknanya apa? Tapi tanda-tandanya ada. Tanda-tanda ada. Jadi misal kata tanda-tanda tu ada, contoh tanda-tanda ikhlas itu adalah dia akan rasa bersalah. Itu tanda-tanda orang ikhlas ni, dia akan beribadat dengan rasa bersalah. Khair. Take note ini. Cuba wujudkan rasa bersalah itu. Macam mana nak rasa bersalah? Okay, point ni sekarang ni, macam mana nak rasa bersalah? Di situlah kita akan kaitkan dengan suratul ikhlas. Apa kaitan suratul ikhlas dengan rasa bersalah? Khair, mari kita lihat. Sedang penonton, sedang jemaah mata Allah SWT. Baik. Tanda orang ikhlas, tanda tu dia akan cepat rasa bersalah. Rasa bersalah. Dan rasa bersalah ni bukannya ya saya salah, ya saya salah, ya saya salah, ya saya salah. Bukan dengan sebutan. Ingat. Sekarang ni kita dah kena bezakan perasaan dan kebenaran. Perasaan dan kebenaran. Identify, bezakan. Sebab kita tak nak duk campur aduk kan. Dan ini Allah kata wala talbisul haqqa bil batil wa taqtumul haqqa wa antum ta'lamun. Takut. Kita tak nak campur aduk ni. Sekarang perasaan kebenaran. Perasaan kebenaran. Baik.
perasaan ni dia bukan sekadar mainan dengan kata-kata. Jangan tertipu dengan kata-kata semata-mata dan mengundang permainan emosi. Perasaan atau emosi, bila rasa bersalah bukan dengan menagih simpati. Okey, baik. Ayatnya adalah rasa bersalah bukan menagih simpati manusia. Maknanya rasa bersalah ini dia menagih simpati Allah di saat dia dengan Allah, lalu dia akan buat amalan sebaiknya. Bukan dia menangis sekadar dengan manusia, depan manusia dia menangis. Suami pun tengok dah, isteri aku ni dah rasa bersalah dah ni, tengok menangis, satu tong drum menangis dah ni. Tengok tu dia ada lagi perangai ananiah ni, ada lagi keakuan dia, kesakaan dia tu masih ada lagi. Itu bukan rasa bersalah. Rasa bersalah ini tangisannya tulus dari hatinya untuk penciptanya di saat dia berdua-duaan dengan penciptanya, lalu dia minta pada Allah SWT akan setiap perkara-perkara yang menjadi halangan dalam hatinya dicabut oleh Allah Ta'ala. Kemudian dia akan mampu melaksanakan amalan dengan sempurna. Itu maksudnya rasa bersalah. Bukan rasa bersalah ini dia banyak merintih, saya bersalah, tapi tak buat apa pun, menangis dia banyak, minta simpati. Jadi orang ikhlas ni apabila dia rasa bersalah, kita dia akan minta simpati. Minta simpati, kita tak akan minta simpati, malah tidak minta dikasihi secara cerita bebanan. Sebab tu tidak buka cerita beban kita, semua perkara-perkara yang kita sampai orang menangis juga ni semua Allah tidak. Dia rasa bersalah ni dia firm. Dia dah tahu rasa bersalah, please betulkan balik apa yang salah tadi. Betul. Ikhlas tersebut dia akan buat sungguh-sungguh, dan dia tidak, dan cirinya tadi bersalah tu bukan dia seringkali dia minta simpati. Menangis bukan untuk simpati, no. Malah tangisannya mahal di hadapan makhluk ni, dia mahal sebab dia tahu nak guna kat mana. Dia takkan gunakan di hadapan makhluk untuk apa. Nangis depan makhluk untuk apa? Nangis depan Allah sudah. Contoh kekuatan kunyak ikhlas. Dah memang yang seru pun tu dia punya nama kekuatan kunyak ikhlas, subhanallah. Jadi sidang penonton, sidang jemaah mata Allah SWT. Jadi mari kita lihat tadi kenapa tidak rasa bersalah. Why? Kerana kita tidak mengenal Allah. Orang yang tidak rasa bersalah ini kerana dia tidak mengenal Allah. Itu kaitannya dengan surah Ikhlas ni. Orang yang rasa bersalah, Puan Norma, dunia ni kena faham dunia tu apa, akhirat tu apa. Sekarang ni bila kata minta akhirat kanlah mengakhiratkan dunia, minta satu. Bila kata minta kebaikan yang datang dari akhirat, tu akhirat lah. Bila satu minta dunia, dia minta dunia je. Dia tu minta duit, minta anak je. Jadi selagi kita minta kebaikan pada dunia, tu minta akhirat lah tu. Yang jadi isunya nak dunia. Nak macam tadi saya cakap tadi, nak abanan je. Dia nak abanan dia. Dia tak nak kebaikan, kasih sayang. Jadi mintalah kasih sayang pada abanan daripada Allah. Contoh, minta kebaikan itu bermaksud minta akhirat. Akhirat di sana itu sudah pasti syurga dan neraka, jauh daripada api neraka, masukkan kita dalam syurga. Jadi minta dunia tu adalah kita nampak dunia saja. Kita minta dunia lah. Jadi memang kemaslahatan itu pada dunia. Jadi jangan ni dah minta akhirat ni, lepas ni nak minta dunia pula. Sebenarnya semua itu masalahnya akan jadi pada dunia balik. Kalau kita minta, ya Allah berikanlah, jauhkan pada musibah, so itu kan daripada akhirat. Maksudnya musibah tu kan sifat Allah, darra. Bila kita minta berlindung daripada musibah dunia, itu bukan minta dunia, itu minta Allah lah tu. Jadi kalau minta dunia ni memang kita nak dunia je. Ya Allah bagilah dunia ni, ya Allah supaya aku terhindar pada musibah. Terbalik. Ya Allah bagilah dunia ni, ya Allah supaya aku terhindar pada musibah. Ya Allah bagilah anak, ya Allah supaya aku rasa kasih sayang. Ya Allah bagilah suami, ya Allah supaya aku sentiasa disayangi. Nampak? Jadi maknanya minta dunia itu agar dapat dia punya manfaat akhirat. Itu terbalik.
Ya Allah bagilah duit, ya Allah supaya aku rasa bahagia. Itu minta dunia. Jadi kalau minta akhirat, itu ya Allah berikan kebahagiaan di dunia. Itu akhirat sebenarnya walaupun bunyinya dunia. Baik. Jadi sidang penonton, sidang jemaah mata Allah Subhanahu wa taala khair. Jadi makanya di sini orang yang tak rasa bersalah kerana tak mengenal Allah. Itu je. Jadi sekarang ini bila kata bagaimana kita nak kaitkan dengan mengenali Allah itu, kalau kita kaitan, apakah kaitan dalam surah Al-Ikhlas? Baik, dan surah Al-Ikhlas dalam kitab Tazkiyatun Nafs ini, dalam karangan Imam Ghazali rahimahullah taala, pentahqiq atau penterjemahannya itu Dr. Said Awwa. Baik. Jadi mari kita lihat, setelah menangis, setelah apa semua, adakah benar tangisan kita itu? Sebab kita kena pasti, adakah tangisan kita ni pada perasaan? Dia halus ya. Halus ni maksudnya belum kita menangis dah, tapi sifat-sifat itu masih ada punya yang Allah tak nak tu. Okey, baik. Dalam surah Al-Ikhlas ini ada lima garis pandu, yang mana dalam surah Ikhlas terdapat 5 sifat Allah Subhanahu Wa Taala yang hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu Wa Taala saja. Dipanggil salbiah, sifat mutlak, tak boleh share. Tak boleh share. Okey, apa dia? Mari kita lihat apa sifat. Ni apa kaitan Ikhlas dengan suratul Ikhlas. Ikhlas tadi apa? Ikhlas tu akan membentuk rasa bersalah. Why? Macam mana nak rasa bersalah? Mesti kena kenal Allah. Sebab bila kenal Allah, dia akan rasa bersalah. Macam mana nak kenal Allah? Itu dengan sifat-sifatnya, sifat-sifat Allah. Mengenal kita dengan Allah melalui sifatnya. Antara rujukan suratul Ikhlas. Baik, mari kita tengok suratul Ikhlas. Baik. Dalam suratul Ikhlas ada 5 sifat ini yang tidak boleh ada pada manusia. Dan biasanya bila saya perhati balik, sifat ni ada. Rasa bersalah tapi pakai sifat ni. Tu dia. Dengan kajian rumus tadi, rumus dengan nama Allah tu, bila kita kaitkan dengan suratul Ikhlas ni, kita akan nampak nanti. Antara yang pertama apa? Dalam suratul Ikhlas ni, dalam kitab Tazkiyatun Nafs karangan Imam Ghazali rahimahullah taala, penterjemahannya Dr. Said Hawa rahimahullah taala, suratul Ikhlas ada 5 sifat Allah SWT yang hanya dimiliki oleh Allah SWT, yang dinamakan sifat salbiah mutlak pada Allah. Yang pertama, Maha Esa. Qul huwallahu ahad, Esa. Baik, dia panggil wahdaniyah. Baik, yang pertama. Baik, saya nak kupas, nak sharekan dalam konteks ibrah ataupun tamsilnya. Saya tak nak kupas secara istilah, nanti jadi berat ilmiahnya. Cuma dalam tamsil pun hikmahnya ada ilmiahnya. Baik, Esa, wahdaniyah. Bila kata wahdaniyah, ini Esa, kul huwallahu ahad. Bila kul huwallahu ahad, ahad ni tunggal, dia undefeated, tiada tara tandingnya, tiada satu pun yang mampu menandingi setara dengannya. Baik, ada tak sifat ini yang kita hampir-hampir terpakai? Ada. Kita ni tak suka dibandingkan. Kita ni tak suka ada pesaing. Sedangkan pesaing itu hanya Allah, yang tidak boleh disaingkan itu. Tidak boleh disaingkan itu hanya Allah Azza wa Jal. Sifat tunggal itu hanya Allah. Sifat kita itu berbilang-bilang. Nah, orang perempuan suka tidak disaingkan? Tak suka, Ustaz, tak suka. Bila dia tak suka tu, dia telah menyangkal. Silap-silap dia nak menjadi yang tunggal. Saya milik tunggal kan? Kalau dalam berniaga tu, dalam SSM kan milikan tunggal. Itu tak apalah, milikan tunggal, tapi isteri tunggal. Saya lah yang tunggal, Ustaz. Saya tak suka ni di pairingkan ni. Nampak? Sebenarnya tak boleh pakai. Sebab tu satu wahdaniyah tunggal ni hanya Allah. Kita ni ta'adud, berbilang-bilang. Kita ni berbilang-bilang. Berbilang-bilang. Baik.
Itu Maha Tunggal. Kita suka dibandingkan, kita tidak suka. Sedangkan Allah itu tidak boleh dibandingkan begitu. Tidak boleh. Tidak ada perbandingan. Qul huwallahu ahad. Itu yang pertama, Maha Esa. Sifat yang kedua yang dinamakan sifat yang tidak boleh ada pada manusia dan manusia pakai tak bersedar. Sifat kedua, apa dia? Awwaliyah wal akhirah. Huwa awal, huwa akhir. Yang pertama dan yang terakhir. Yang pertama dan yang terakhir. Ni sifat yang kedua ni. Baik, mari kita tengok. Ada tak dalam hidup kita nak jadi yang pertama dan kita nak jadi yang terakhir? Banyak kalau jumpa yang pertama terakhir ni kat mana? Lagi sekali rumah tangga. Dan kalau kita nak jadi bisnes pun, kita nak jadi the only number one, the number one. Pertama ni, awaliyah dan huwa akhirah ini Allah je. Kita tidak boleh jadi yang pertama dan kita tidak boleh jadi yang terakhir. Dialah yang pertama, tiada ada permulaan. Dialah yang terakhir, tiada ada pengakhiran. Jadi kita kat mana Ustaz? In between. Kita ni diapit. Kita diapit tengah-tengah. Akhir pun tidak, awal pun tidak. Dah, kita ni apa? Makhluk. Makhluk. Kita makhluk. Huwa awal, huwa akhir. Ini sifat dalam surah Ikhlas ni. Duk selalu baca tu. Duk selalu baca surah Ikhlas. Kejap lagi saya cerita kelebihan surah Ikhlas sikit dalam tafsir Ibn Katsir. Kita melihat sifat yang kedua adalah suratul Ikhlas. Ni nama kata ikhlas nak minta doa tu. Tiba-tiba masih terlihat diri yang pertama. Tadi pertama lihat diri yang tunggal. Yang kedua terlihat diri yang pertama dan diri yang terakhir. Ini banyak dalam rumah tangga. Sebab tu saya namakan akidah songsang. Saya tak cakap sama. Rujuk balik, saya tak cakap sama. Saya tak cakap sama kan. Saya nama satukan Puan Rafi, Tuan Rafi. Saya tak cakap sama. Mana sama? Bal tu'sirunal hayata dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Dunia akhirat mana sama? Saya tak cakap sama kan. Saya nama satu kan. Satu dengan sama beza ya. Beza. Satu dengan sama benda yang berbeza. Satu kan dengan sama kan beza. Kalau sama itu adalah pluralism. Pluralism. Itu kalau sama kan pluralism. Ni boleh tengok balik kuliah-kuliah saya yang sebelum ni. Dia panggil mengakhiratkan dunia. Puan Rafi, Tuan Rafi, tuan ke puan ni? Tuan. Dia bukan menyamakan, malah kita yang menyamakan dunia akhirat. Kita samakan. Apa dia tu? Pasal tentang isteri, kita samakan. Kita samakan isteri kita dengan Tuhan. Tak boleh, mana boleh. Itu jadi ketal lutut tu. Cerita bab lain tuntang gumbang-gumbang cerita, pumpang-pumpang. Tiba-tiba nak tauhidkan isteri sendiri, goyang. Nak tauhidkan isteri sendiri, goyang. Isteri pula kembang. Kembang. Sebab apa? Sayalah yang pertama, sayalah yang terakhir. Suami? Ya. Tak. Itu sifat manusia lain, Allah lain. Lain. Ya, yang pertama yang terakhir itu reflect pada surah Al-Ikhlas. Benar. Ini 5 sifat yang Dr. dalam Tazkiyatun Nafs Al-Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Al-Imam Ghazali rahimahullah ta'ala cerita dalam 5. Ini sifat yang kedua. Sifat yang kedua. Sifat yang kedua dia kata awaliyah dan akhir. Sebab bila kata qul huwallahu ahad, bila ahad, Allahu ahad, itu merangkumi yang pertama tanpa ada permulaan dan yang terakhir. Bila kata permulaan dan Allah terus ambil sifat yang akhir tanpa ada pengakhiran. Engkaulah yang pertama dan yang terakhir. Lagu apa tu? Sedap tu lagu tu. Lagu Yukis Lagu Yukis. Ya, lagu Yukis tu. Bagus tu. Tapi lagu tu dia cerita, dia punya lirik cerita macam lagu perempuan. Engkau yang pertama. Sama juga dengan lagu Jamal Abdillah. Kau kekasih awal dan akhir. Kau bila kata sebut kau kekasih awal dan akhir, kau kekasih awal dan akhir, hati-hati. Jangan melencong. Kalau lencong kepada perempuan, habis. Kita dok nampak pertama terakhir dia perempuan. Ranap. Ranap habis. Baik. Jadi
Tiada yang pertama, tiada terakhir. Jadi caranya adalah, sebab tu saya banyak tekankan dalam ta'adud. Ta'adud. Sebab tu ramai yang kata menduakan tu, takut duakan isteri. Sebab tu nak saya kena sentuh tajuk ni. Sebab kebanyakannya akan bawa kepada perbincangan yang tiada. Ni betul tak ada nas, tak ada dalil tadi tuan kita. Tadi saya dah betulkan tu, tak ada dalil, rujuk balik. Saya tak samakan dunia dan akhirat. Tu bukan. Saya kata satu kan. Sama dan satu dua benda berbeza. Sama lain, satu lain. Sama lain, satu lain. Satu kan bukan sama kan. Satu kan itu duduk di dalam penyataan keseluruhan. Baik. Jadi huwa awal, huwa akhir. Okey. Baik. Yang ketiga, azali dan kekal. Azali dan yang kekal. Betul, kau yang pertama tiada akhirnya. Kau yang terakhir tiada pengakhirannya. Jadi itu belum cerita lagu Kerana Nama tu, Kerana Nama. Lagu cinta ada satu, saya tulis lirik. Saya sebenarnya tak ada buat lirik-lirik tentang akidah sebenarnya. Lagu cinta ni siapa, lagu cinta tak kenal siapa kan? Bukan. Cinta itu bukan di mata. Lagu apa tu? Lirik apa? Cinta itu, saya lupa lah. Tapi lirik dia, cinta itu bukan di mata, cinta itu di dalam jiwa. Jiwa itu miliknya selamanya, kepada dia segalanya, itulah cinta. Saya ubah lirik cinta. Cinta itu bukan di mata, cinta itu di dalam jiwa. Jiwa itu miliknya selamanya, kepada dia segalanya, itulah cinta. Ku harapkan kau kan terima diriku ini yang hina, menjadi hamba Maha Esa selamanya. Lirik tu saya ubah, bukan kata ayat lagu Iklim tu memang dah hebat dah, tapi saya ambil kembali lirik dia, saya tukar dalam konteks hakikat cinta. Nanti saya paste kat wall nanti. Okey. Baik, itu yang kedua dan yang ketiga. Okey. Ada lagi tu. Suatu hari nanti pasti ku kan kembali menuju ya ilahi, bertemu ya ilahi di syurga yang menanti. Di situ kita lihat erti sebuah nikmat, tersingkaplah hakikat, tanda sebuah rahmat, bukan hayalan dan bukan mainan, tapi inilah kebenaran. Siapa sempat catat? Ini ayat tentang akidah, hakikat cinta. Ubah balik. Ubah tu hakikat cinta. Cinta bukan di mata, cinta itu di dalam jiwa. Dari jiwa ini miliknya selama-lamanya. Satu masa kita akan kembali kepadanya. Diri yang hina ni minta jadi hamba. Kuharapkan kau kan terima diriku ini yang hina. Tu dia. Okey. Jadi kita sambung lagi lah kelas lain pula. Itu yang kedua. Yang pertama huwa awadah. Yang ketiga azali dan kekal, baqa. Baqa. Ketiga azali dan kekal. Dia sekali tu. Yang pertama wahdaniyah, yang kedua pertama. Yang pertama tu sekali, pertama dan terakhir. Huwa awal, huwa akhir. Yang ketiga kekal, baqa.
baqa. Yang ketiga kekal, baqa. Yang keempat qayyum, berdiri sendiri. Berdiri sendiri dan istighna, tidak memerlukan sesiapa. Istighna, tidak memerlukan sesiapa. Dan yang kelima, tidak ada yang menyerupainya. Lirik okey, lirik. Subhanallah. Nak satu round lagi sekali ke? Satu round lagi sekali lirik. Lirik itu sebenarnya juga menceritakan tentang ikhlas. Lirik yang saya tulis tadi itu, suci dalam debu iklim tu, fit suci dalam debu itu adalah tentang ikhlas. Full lirik. Kalau dapat izin ulang lagi sekali, saya ulang lagi sekali, sebab dia tak semua okey nyanyi tu kan. Salah faham nanti ingat suka nyanyi pula. Dia sebenarnya, saya ulang balik, mak wahdaniyah, kemudian yang pertama dan yang terakhir, kemudian kekal, baqa, yang ketiga, yang keempat berdiri sendiri, qayyum, istighna, tidak perlukan sesiapa. Yang kelima, tidak ada yang menyerupainya. 5. Ini kan saya akan syarah 5 ni. Okey, ulang. Okey, ulang. Okey, catat. Cinta itu bukan di mata, cinta itu di dalam jiwa, jiwa itu miliknya selamanya, kepada dia segalanya, itulah cinta. Ku haramkan kau kan terima diriku ini yang hina, menjadi hamba Maha Esa selamanya. Suatu hari nanti pasti ku kan kembali bertemu ya ilahi di syurga yang menanti. Di situ kita lihat erti sebuah nikmat, tersingkaplah hakikat, tanda sebuah rahmat, bukan hayalan dan bukan mainan, tapi inilah kebenaran. Bukan hayalan dan bukan mainan, tapi inilah kebenaran. Itu dia. Cinta itu bukan di mata, cinta itu dalam jiwa. Ya, inilah ikhlas. Bila kita menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia akan pergi. Bila kata kita rasa bersalah, kita akan rasa takut. Bila takut, kita akan duduk berharap kepada Allah ampunkan kita. Pertama sambil lalu, sembilan lalu, wahdaniyah itu, yakni yang tunggal. Jangan ada pada diri untuk kita merasa kita ni tiada pesaing, kita ini sifat berbilang-bilang. Pertama dan terakhir. Dan yang ketiga, azali, kekal. Kita ni, anda nak kekal cantik, anda nak kekal berjaya, anda nak kekal gitu, anda nak kekal ini, macam-macam benda dia nak kekal. Nampak? Yang ketiga. Yang keempat, berdiri sendiri. Ini sifat 20 adalah qiyamuhu binafsi. Allah Ta'ala istighna, Allah tak perlukan siapa-siapa. Istighna, Allah tak perlukan siapa-siapa. Okey, baik. Yang mana sempat salin tu, copy paste lah lirik tu. Nanti saya tulis kat FB lah. Inilah kebenaran. Jangan tertipu dengan cinta makhluk. Makhluk tiada cinta. Tiada ada cinta pada makhluk. Cinta hanya ada pada Allah.
Tiada ada cinta pada makhluk, cinta hanya ada pada Allah. Jadi cinta bukan di mata, tapi cinta itu di hati. Maka kalau kita kait dengan suratul Ikhlas, dengan ikhlas, maka tanggalkan segala sifat yang Allah murka ni. Allah murka, kita tanpa sedar kita pakai. Tak boleh kita pakai. Tak boleh pakai. Berdiri sendiri, saya berdiri sendiri ustaz, saya berdikari sendiri ustaz. Tak boleh. Perkataan-perkataan yang itu tidak boleh pakai. Walaupun kita kata tidak, saya tak niat jadi Tuhan ustaz. Memang tak niat jadi Tuhan. Cerita sekarang menyekutukan. Tidak adanya menyerupainya, laisa kamitslihi syai', tiada adanya menyerupainya, tidak boleh. Boleh tulislah kat awal masing-masing, tulis. Tak ada masalah, lirik tu paste lah kat awal masing-masing, share lah. Supaya mana tahu dalam ni ada komposer ke, ada studio ke. Dia ada satu lagi lagu tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia bila keluar satu lagu ni, melarat-larat ada lagi satu lagu. Siapa pernah dengar? Ada dalam ni tak yang jemaah Batu 18? Ulangat saya ada nyanyi lagu tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lagu Isabella. Tapi lirik tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak ada lagi satu lagu. Itu nanti akan fit dengan Amy Search, InsyaAllah. Lagu Isabella, tapi versi Nabi SAW. Tukar lirik Isabella tu. Preview sikit, tapi tak boleh nyanyi lain hari. Sidang penonton, sidang jemaah mata Allah SWT. Baik, maka di sini kalau kita lihat perjalanan kita untuk Allah itu perlu kita bebaskan daripada perkara-perkara yang ada sangkut ataupun ada kait mengait, ada sangkut paut. Sangkut paut kita. Ada sangkut paut kita dengan sifat-sifat yang kerana kejahilan kita sendiri kita pakai. Lagu tentang Nabi tu ada tu. Tak boleh, panjang lagu tu. Saya bagi preview lah. Nabi Muhammad adalah kekasih Allah yang mulia, hadirmu bawa cahaya, membimbing kita ke jalannya, gelap jadi terang, jiwa menjadi tenang, mengajak manusia. Bila cukup situ. Wallahu alam. Tu banyak lirik tu. Nampak ceria begini? Ceria sebab saya nyanyi tadi. Iyalah, asyik kena cantai dia sekali nyanyi dah sikit dah. Gitu caranya. Khair sidang penonton, sidang jemaah mata Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini kita boleh faham kaitannya, Allahumma salli ala Muhammad. Tak boleh. Asyik kena cantai je. Sekala kita bagi lantunan jiwa, panggil lantunan jiwa. Ini namanya kebenaran, bukan bermain dengan perasaan. Ada intonasi, ada lagu, tetapi lagu yang dipimpin oleh jiwa yang meluahkan rasa untuk menyatakan. Mana boleh terpisah. Okey. Sidang penonton, sidang jemaah mata Allah Subhanahu taala. Khair. Baru mandi bunga ke ustaz? Tak payah mandi bunga. Baik, jadi sidang penonton, sidang jemaah mata Allah Subhanahu taala. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab bila sebut dengan Allah wa Muhammad tidak boleh dipisahkan. Sebab itu Allah wa Muhammad. Cinta, lagu cinta tadi tu, kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Tak dan catit Nabi Muhammad adalah kekasih Allah
yang mulia. Hadirmu bawa cahaya, hadirmu bawa cahaya, membimbing kita ke jalannya. Gelap jadi terang, jiwa menjadi tenang. Okey, jiwa menjadi tenang. Okey, khair, cukuplah setakat tu. Baik, jadi maknanya di sini, bila kita dah faham nanti ikhlas, suratul Ikhlas itu untuk menanggalkan sifat-sifat ananiyah. Ananiyah itu ada kaitan dengan sifat-sifatullah yang kita cuba lekatkan, tempelkan pada kita tanpa kita memahami, menyebabkan kita hanya berkata saja ikhlas tetapi sifat tunggal, sifat yang pertama, sifat nak jadi yang kekal, sifat nak berdikari dengan diri saya sendiri, sifat yang saya ni limited edition, tak ada siapa boleh sama macam saya. Nampak? Biasa tak dengar limited edition? Biasa dengar limited edition? Nah, limited edition ini maknanya dia je ada, tak menyerupai siapa. Oh, bahaya ni. Ini jalan-jalan keduniaan ni, jelas tidak? Bila jalan-jalan keduniaan ini akan membawa kita kepada kebatilan kalau kita tidak bawa dengan iman. Sebab ayat-ayat yang biasa dipakai dalam kehidupan. Sedangkan ini yang kelima, itu tidak ada yang menyerupainya. Laisa kamitslihi syai'. Hadirmu, itulah. Bawa cahaya ni maknanya laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang menyerupainya. Bila tidak ada yang menyerupainya itu, ya, itu milik Allah. Tiba-tiba kita cuba nak pakai dalam konsep limited edition. Saya je ada, orang lain tak ada. Oh, ni bahaya ni. Ini bahayalah sifat-sifat begini yang kalau ada dalam diri kita ni. Saya je boleh buat ni, orang lain tak terbuat lah macam saya. Ada tahu tak sifat ujub, sifat riak nanti, sifat takabur. Ya. Baik. Sidang penonton, sidang jemaah mata Allah SWT. Baik. Jadi mudah-mudahan saya rasa cukup setakat itu dulu kaitan kita dalam perbincangan kita. Sambung besok, kita akan sambung day 6. Kita akan sambung perbincangan kita insya-Allah pada siri yang akan datang besok insya-Allah. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Kita cukup setakat itu. Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Ini tujuannya saya nak betulkan, tujuan saya nyanyi tadi itu nyanyian itu keharusan. Saya nak tunjukkan bagaimana nyanyi itu alunan itu perasaan. Alunan perasaan. Baik, perasaan ini semua orang suka nyanyi sebab perasaan. Okey, baik. Perasaan ini kalau dibiarkan dia akan jadi kebendaan. Sebab macam tadi tuan cakap ada yang memuji-muji makhluk. Baik, maka kebenaran keluar, menyatakan cinta dari jiwa, lalu dikawal perasaan itu, lalu digunakan iramanya, digunakan lagunya itu untuk mengesakan Allah SWT. Inilah nama memperalatkan dunia. Sebab the moment kita sebut lirik-lirik itu, kita makin dekat dengan Allah. Kita tak nak lalai, hai, lagu, kita tak mau. Bila kita sebut saja, kita belajar. Bila kita nyanyi je, nampak Nabi SAW. Macam tu. Itu kaedah dia. Macam tu caranya. Begitu caranya. Khair. Jadi insya-Allah. Jadi saya rasa cukup setakat tu. Salam baikers, salam baskers. Ada kontak ke? Ada kontak. Okey, baik. Sidang penonton, sidang imam mata Allah SWT, insya-Allah. Khair, untuk makluman awal, saya lepas ni ada slot kuliah zuhur di UNW Toyota di page Majlis Ilmu UNW. Nanti saya share link kod Majlis Ilmu UNW. Kuliah zuhur pada besok, hari ni hari Selasa, hari Khamis. InsyaAllah setiap Khamis ada kuliah zuhur jemputan. Pukul 1 sampai pukul 2. Jadi jemaah yang mana free, bolehlah luangkan masa di page Majlis Ilmu UNW tu. Kalau sempat saya paste lah, saya share kan. Kalau tak, saya live dekat situ je. Ada kuliah zuhur, tajuknya ialah sama, berkisah tentang Ramadan. Mana kita boleh sambung. Ni perbincangan khusus, di sana perbincangan yang tentang perbincangan barulah.
di UNW, page Majlis Ilmu UNW, tak silap saya. UMW, Majlis Ilmu. Nanti saya akan copy paste link dekat komen ni nanti, insya-Allah ya. Okey. Jadi hari Khamis insya-Allah. Jadi mohon jemaah yang tengah live sekarang ini mungkin boleh imarahkan Majlis Ilmu di UNW tu, page baru itu, insya-Allah. Jadi itu saja. Terima kasih banyak. Mohon maaf atas kekurangan, atas kata-kata tu kurang bicara. Time pukul 1 sampai pukul 2. Pukul 1 sampai pukul 2 waktu zuhur. Saya akan sentuh bab-bab berkisah tentang perbincangan tentang Ramadan. Jadi ini kita perbincangannya ada rantaian, itu kita terus berperbincangan. Nanti saya susun tajuk insya-Allah. Khair. Okay, nanti saya paste nanti kat situ. Mudah-mudahan boleh tolong imarahkan. Yang kedua, saya juga akan beralih ke tempat ataupun mana yang nak mencari live saya ni, insya-Allah nanti kita akan upload di tempat di saya ada page Khalifah Super Academy, dan satu lagi page Farid Abu Aulia, Ustaz Farid Abu Aulia tu. Cuma saya tengah yang dah ada tu Khalifah Super Academy pun saya akan paste itu. Nanti saya akan download semua kuliah-kuliah kita ni akan di-download di page Khalifah Super Academy Sdn Bhd. Khair. Jadi insya-Allah itu saja. Terima kasih. Perintah kawalan perasaan. Sekarang perintah kawalan pergerakan. Kita buat perintah kawalan perasaan. InsyaAllah khair. Cukup setakat itu saja. Aku qouli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum wa bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguh dengan tasbih farah dan suratul as. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana illa alladziina aamanu wa tawassaw bil haqq. Wallahu a'lam bissawab. Takbir, Allahu akbar.